بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan pengajian kita membahaskan berkenaan dengan sirah para nabi dan rasul, sejarah para nabi dan rasul yang merupakan contoh teladan yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita selami dan kita menggali faedah-faedah untuk kita jadikan sebagai contoh ikutan dalam kehidupan kita. Baik, jadi kita sambung kitab kita iaitu Al-Bidayah wa Nihayah, apa yang Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah sebutkan berkenaan dengan kaum Madian. Baik, jadi sebelum ni kita dah bincang tentang adalah ayat Al-A'raf, ayat surah Al-A'raf ayat 85, dan berkenaan dengan mukjizat Nabi Syuaib alaihi salam tidak dinukilkan kepada kita secara terperinci. Maknanya kita tawakuflah, kita tak tahu apa mukjizat baginda alaihi salam secara terperinci. Baik. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 85 juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jadi perintah Nabi Syuaib alaihi salam, maka penuhilah takaran, timbangan dan timbangan, neraca-neraca timbangan kamu, dan janganlah kamu menzalimi manusia dalam muamalah kamu terhadap mereka, iaitu dari sudut apa kita kata, dari sudut muamalah, wala tabkhasun nas asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu wala tabkhasun nas asya'ahum, janganlah kamu kurangkan timbangan ataupun benda-benda dan perkara-perkara yang kamu merupakan hak manusia. Asya'ahum tu umum lah, maknanya hak, bukan setakat barang lah, bukan setakat timbangan barang, bahkan hak-hak manusia. Itu maksud wala tabkhasun nasa asya'ahum, termasuklah benda-benda yang kita kata apa, benda-benda yang apa, barang-barang dagangan yang mereka timbang atau jual beli yang melibatkan urusan muamalah mereka dengan manusia, dan termasuklah juga hak-hak mereka. Hak-hak mereka. Kan? Bukan setakat timbang barang saja, bahkan hak-hak mereka perlu kamu berikan. Jangan kamu zalimi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu melakukan kerosakan, ifsad, setelah Allah Subhanahu Wa Taala telah memperbaiki ataupun Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikannya makmur dengan sebaik-baiknya. Baik. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, amarahum bil adli wa nahahum 'anil zulmi. Jadi ayat itu maksudnya Nabi Syuaib AS memerintahkan kepada mereka supaya berlaku adil, melazimi keadilan, dan melarang dan serta menegah mereka daripada kezaliman. Wa tawa'adahum 'ala khilafi dhalik, dan Nabi Syuaib AS memberikan amaran jika mereka menyelisihi hal tersebut. Baik, kata Imam Ibn Kathir lagi, faqala dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, dan demikianlah lebih baik untuk kalian jika kalian orang-orang beriman, jika kalian benar-benar beriman. Wala taq'udu bikulli siratin, dan janganlah kamu duduk. Wala taq'udu bikulli siratin, maknanya janganlah kamu duduk pada setiap jalan-jalan ataupun jalan yang dilalui oleh manusia.
tariq ay tu'idun, ay maknanya dalam keadaan kamu tatawa'adun an-nas bi akhdhi amwalihim min mukusin wa ghairi dhalika wa tukhifuna as-subul. Dalam keadaan kamu mengancam manusia untuk mengambil harta benda mereka berupa cukai-cukai yang kamu letakkan tanpa hak, mukus, cukai-cukai, bayaran-bayaran yang kamu kenakan tanpa hak, wa tukhifuna as-subul, dan kalian menimbulkan ketakutan kepada manusia di jalanan. Jadi qala as-Suddi fi tafsirhi 'ani sahabah, kata as-Suddi dalam tafsirnya daripada para sahabat, wala taq'udu bi kulli siratin tu'idun, jangan kalian duduk di setiap jalan yang dilalui oleh manusia, tu'idun yakni kalian mengancam manusia, maknanya annahum kanu ya'khudhuna al-'ushura min amwalil marrah, yakni mereka ini kaum Madian, mereka mengambil 1/10 daripada harta benda pedagang ataupun manusia yang melalui jalan-jalan yang mereka sekat ataupun yang mereka duduk untuk menimbulkan ketakutan dengan apa, bayaran-bayaran yang mereka letakkan, mukus, cukai-cukai yang mereka letakkan. Jadi mereka mengambil 1/10 daripada harta benda manusia tanpa hak. Wa qala Ishaq ibn Bishr an Juwaybir an al-Dhahhak an Ibn Abbas qala kanu qauman tughatan bughatan yajlisuna 'ala at-tariq wa yukhassuna an-nas yani yu'ashirunahum wa kanu awwala man sanna dhalik. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mereka itu kaum Madian ini kaum yang melampaui batas, tughah, bughah, kaum yang kita kata perompak, dan juga kaum yang kita kata melakukan kejahatan, kezaliman, melampaui batas, tughah wa bughah, melampaui batas. Baik, mereka duduk di jalanan dan mengurangi harta-harta benda manusia. Mengurangi maknanya mereka mengambil 1/10 daripada harta benda mereka, harta benda orang yang lalu lalang, mereka ambil 1/10. Itu maksud yu'ashirunahum. Baik, dan mereka inilah kaum yang pertama kali melakukan praktik perbuatan tersebut. Ini kata Ibn Abbas, wa kanu awwala man sanna dhalik, maknanya orang yang menzalimi harta benda manusia, mengambil hak manusia tanpa hak atas apa alasan sekalipun, cukai ke apa ke, maka hakikatnya imam mereka, ikutan mereka yang pertama ialah kaum Madian, kaum Nabi Syuaib. Sebab dikatakan kaum Madian inilah yang pertama buat benda ni. So kalau maknanya kalau kita tengok dari sudut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. So hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tentang barang siapa yang menunjukkan satu sunnah, satu contoh yang baik, maka baginya pahala. Orang yang mengikuti, orang yang buat amalan baik itu, yang datang kemudian dia akan dapat pahala sebab dia mencontohi sunnah yang baik, perkara yang baik, contoh teladan yang baik. Sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang menunjukkan satu sunnah, mengadakan satu sunnah, satu jalan, satu contoh, satu tauladan yang buruk, jahat, sayyi'atan, fa'alaihi wizruha, maka ke atas orang yang pertama kali menunjukkan hal tersebut dosanya, wa wizru man amila biha ila yaumil, dan dosa yang orang yang beramal mengikut contoh teladan yang tak baik itu sampai kiamat, tanpa mengurangkan. Dalam sebahagian riwayat disebutkan tanpa mengurangkan dosanya, wal iyad billah. So maknanya kalau
orang yang datang kemudian, maknanya zaman sekarang ni mereka yang mengambil harta benda manusia dengan cara batil, mengurangkan timbangan dan juga takaran harta benda manusia, mengurangkan hak-hak manusia, menzalimi hak-hak manusia, mengambil harta benda manusia dengan zalim, atas nama apa sekalipun, maka mereka hakikatnya adalah orang yang mengambil contoh demi contoh yang tidak baik, iaitulah kaum Madian. Dan kaum Madian tu maknanya mereka dapat saham, sebab orang ikut mereka kemudian ni, mereka akan dapat saham tu. Saham maknanya wizru min auzar, wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ini dosa. Sebab orang dia jadi contoh teladan pada benda buruk. Jadi dia dapat. So hati-hati. Dipanggil apa? Dosa. Dipanggil dosa. Dosa yang mengalir ataupun dosa yang berterusan. Dosa jariah. Dosa jariah. Kan? Orang kita kata sedekah jariah ni dosa jariah yang mengalir, maknanya orang yang ikut. Sebab kalau kita ni buat benda tak baik, kalau kita contohkan, kita tunjukkan satu sunnah yang tak baik. Sunnah ni maknanya bukan sunnah yang kita faham dari sudut istilah. Sunnah di sini dari sudut bahasa, maknanya jalan, cara, contoh yang tidak baik. Hati-hati kalau kita jadi contoh yang tak baik pada orang. Kita bukannya stop kat situ. Kalau orang yang menjadikan kita ni contoh yang tidak baik, maka dosa orang yang, akibat dosa yang orang tu ikut kita disebabkan kita, maknanya kita akan dapat saham, bukan saham apa, saham maknanya dosa yang disebabkan oleh kita menjadi contoh yang tidak baik tu. Itu maksud Nabi, man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Hati-hati kalau kita jadi imam dalam kesesatan, imam dalam maksiat, imam dalam kezaliman. Kita jadi contoh yang tidak baik. Kita jadi contoh yang tak baik pada anak-anak kita misalnya. Ataupun kawan-kawan kita jadi contoh yang tak baik. Kita jadi contoh tak baik pada masyarakat, dalam masyarakat. Kita yang mulakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu tabiat atau tindak atau perbuatan, tingkah laku yang tidak baik, maka dia akan memberi kesan dari sudut orang yang ikut kita tu. Maknanya disebabkan orang ikut kita tu mereka buat dosa yang kita contohkan, maka kita akan dapat saham dosa yang jariah, dosa yang mengalir. Allah musta'an, wal'iyadu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita kena hati-hati apa yang kita kongsikan di media sosial, apa yang kita kongsikan di apa dia, baik sama ada potongan-potongan ataupun video-video ataupun artikel yang tak sahih ke apa ke, ataupun yang menyebabkan menjadi contoh yang tidak baik kepada manusia. Kita kata yang datang daripada sifat dan tingkah laku kita, maknanya yang berpunca daripada tingkah laku kita yang kita tunjuk sebagai satu contoh yang tak baik, itu pun dapat. Maknanya satu contoh yang tak baik, itu pun dapat. Baik. Wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja. Baik, mereka menghalang, dan kamu, ini kalian wahai kaum Madian, menghalang manusia daripada jalan Allah. Menghalang manusia iaitulah daripada jalan Allah. Apa dia kata apa? Yang apa? Mana jalan dan menghalangi orang-orang yang beriman kepadanya. Wa tabghunaha iwaja, dan kalian menghendaki jalan itu menjadi bengkok. Maka maknanya di sini kata Imam Ibn Katsir, fanahahum an qat'i tariqil hissiyyati dunyawiyah wal ma'nawiyyati diniyah. Dan Allah melarang, ataupun Nabi Syuaib melarang mereka, menegah mereka daripada memutuskan jalan al-hissi, jalan yang kita kata yang jalan yang hissi, maknanya physically, dan juga yang bersifat duniawi dan maknawi,
yang bersifat diniyah, agama. Jalan ni ada dua makna. Jalan yang betul-betul jalan kerana mereka menghalang manusia daripada jalanan. Mereka menzalimi manusia di jalanan, mereka mengambil 1/10 daripada harta benda orang yang lalu lalang. Mereka letakkan cukai tu, cukai ni. Macam-macam jenis cukai lah. Hissi yang bersifat duniawi. Dan kalian juga menghalang manusia daripada jalan yang bersifat maknawi, yakni jalan agama. So di sini kita nampak macam mana kaitan antara urusan dunia dan juga akhirat. Dunia dan agama tak boleh dipisahkan. Sebab apa? Sebab Nabi Syuaib AS larang mereka untuk memutuskan jalan. Memutuskan jalan ni melakukan, kita kata, kezaliman di jalanan. Sama ada jalan yang betul-betul jalan yang bersifat hissi, jalan yang fizikal, dan sama ada jalan yang bersifat maknawi, iaitulah jalan agama. So dia ada hubung kait yang sangat rapat. Hubung kait yang sangat rapat. Nampak? Jadi orang yang, contohlah kita kata orang yang menghalang manusia daripada jalan yang fizikal tadi, jalan hissi, dia boleh tak termasuk dalam golongan orang yang menghalang manusia daripada jalan maknawi yang bersifat agama? Ya, boleh. Apa contoh dia? Contoh, nak bagi contoh. Apabila seorang pemimpin kan, contoh seorang pemimpin, baik mereka diberikan amanah untuk menjaga urusan manusia. Dan sebagai pemimpin Muslim, mereka diberikan amanah untuk menjaga urusan kaum muslimin, agama mereka, agama kaum muslimin. Baik, kita bagi contoh apa kaitan antara jalan yang bersifat duniawi ni dan ada kaitan yang rapat dengan jalan yang bersifat maknawi, iaitu jalan agama. Siapa yang menghalang daripada jalan hissi, jalan-jalan yang berbentuk hissiyah, yakni yang fizikal, yang boleh disentuh, yang boleh dipegang, yang dicapai dengan pencenderan kita, maka dia akan melibatkan juga halangan dia terhadap jalan yang bersifat maknawi, iaitu jalan agama. Kita bagi contoh yang mudah. Orang yang diberikan tanggungjawab kepimpinan tadi untuk menjaga urusan kaum muslimin, katakan dia sepatutnya dia memberikan maknanya peruntukan yang cukup untuk menyebarkan agama, tetapi dipotong. Dia kurangkan peruntukan untuk agama, lalu diberikan, dia laburkan peruntukan tu, atau dia letakkan peruntukan tu untuk misalnya hiburan. Dibagi hiburan ataupun bagi dekat orang menyanyi ke apa, muzik ke apa ke. Okey. So nampak, dia telah menyekat jalan kepada jalan yang maknawi tadi. Maknanya automatically kita boleh tengok kaitan dia, maknanya hakikatnya dia telah menyekat manusia daripada jalan Allah. Nampak? Dia telah menyekat. Maknanya walaupun dia tak secara terus terang kan, tapi dia telah menyekat jalan yang boleh membawa kepada jalan agama. Nampak? Sama juga orang yang, contohnya orang yang menghasut manusia lain supaya tidak belajar di tempat sekian, tempat pengajian sekian, tidak belajar dengan ustaz sekian, guru sekian, dengan pelbagai alasan yang kadang-kadang hanyalah waham, hanyalah tuduhan, hanyalah kekeliruan, dibina di atas dasar kekeliruan dan sebagainya. Baik, halangan dia kata jangan pergi belajar kat tempat sekian tu, kerana sekian. Baik, pada hakikatnya dia telah menghalang orang daripada jalan Allah. Walaupun yang dia tak kata saya menghalang orang untuk belajar, tapi dia menghalang daripada, contohnya seorang ulama, dia menghalang orang daripada mendengar daripada seorang guru yang kita kata yang mengajar Al-Quran dan Sunnah. Disekat contohnya. Orang yang mengajar sunnah, orang yang mengajar tauhid, orang yang mengajar akidah yang sahih, kita tahan, jangan bagi dia orang ni tauliah. Nampak? Perbuatan dia menahan
orang itu tak diberi tauliah, disempitkan urusan orang itu dengan dia menghalang orang yang membawa ajaran yang benar ni, dia tak bagi tauliah dan sebagainya. Itu hakikatnya wa tasudduna an sabilillah. Menghalang orang daripada jalan Allah. Dia bertanggungjawab nantilah. Kalau dia ada jawatan, dia menghalang orang ni, dia menghalang ustaz yang ajak kepada sunnah ni, dia menghalang orang yang ajak kepada kebenaran, dia menghalang, dia tak bagi. Dia ada jawatan dan dia tak bagi tauliah. Dia sulitkan urusan orang tu. Dia saja je bagi kita kata bagi orang tu tak lepas tauliah contoh. Ini yang banyak berlaku kan. Hakikatnya dia telah memotong jalan, memutuskan jalan yang memanglah kita nampak dia tak bagi tauliah, tapi pada hakikatnya dia nak menghalang orang daripada jalan agama. Dia letakkan peraturan gini, ini undang-undang gini. Tetapi agama Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan tersebar walaupun seluruh manusia menghalang. Walaupun seluruh orang manusia menghalang. Disekat, ditangkap orang tu, disekat orang ni tak bagi masuk negara dia, sekat orang tu, pendakwah tu disekat macam-macam, dia buat fitnah, dia kata orang ni macam ni, dia kata orang tu dia jatuhkan kredibiliti yang ada pada seorang tokoh dakwah ataupun pendakwah ataupun guru ataupun masyayikh ataupun ulama. Dia cakap benda yang tak betul, dia buat fitnah dan menampakkan, menzahirkan kononnya seorang ulama itu adalah tak betul, sesat, padahal dia membawa kepada jalan yang benar. Itu semua termasuk dalam ni. Fanahahum an qat'i tariqil hissiyati dunyawiyah wal ma'nawiyah diniyah. So jaga-jaga kan. Maknanya kita kalau kita tak boleh nak contribute untuk agama Allah, kita tak ada usaha, jangan kita halang orang. Jangan kita halang. Jangan kita buat fitnah kepada orang. Jangan kita buat onar pada orang yang nak menjalankan tanggungjawab mereka untuk menyebarkan agama Allah semampu mereka. Ada yang menggunakan harta benda mereka untuk menginfakkan kepada dakwah. Ada orang yang menggunakan kita kata kepakaran yang dia ada untuk berdakwah di jalan Allah. Ada orang yang dia infakkan seluruh usia dia untuk berkhidmat kepada agama Allah dan pelbagai. Sebab tu jangan kita jadi golongan yang seperti kaum Syuaib ini, kaum Madian. Mereka qat'i tariqil hissiyati dunyawi wal ma'nawiyati. Mereka menghalang, memutuskan jalan membawa orang kepada agama Allah. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakaththarakum wanzuru kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Dan ingatlah, kenanglah, idh kuntum qalilan fakaththarakum. Ketika kalian dahulu sangat sedikit, bilangan kalian sangat sedikit. Fakaththarakum, Allah lah yang memperbanyakkan kalian. Allah lah yang mengembang biakkan zuriat-zuriat kalian. Wanzuru kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Dan lihatlah, telitilah, perhatikanlah bagaimana akibat pengakhiran golongan-golongan yang melakukan kerosakan. Zakarahum bi ni'matillahi ta'ala 'alaihim fi takfirihim ba'da al-qiyamah. Jadi Allah mengingatkan mereka, Nabi Syuaib AS mengingatkan mereka bahawasanya nikmat Allah Ta'ala kepada mereka, iaitulah Allah memberikan dia memperbanyakkan bilangan mereka itu setelah dahulunya mereka sedikit. Dan Nabi Syuaib memberikan peringatan kepada mereka akan hukuman dan azab Allah ke atas mereka jika mereka menyelisihi apa yang telah ditunjukkan kepada mereka, yang dibimbing oleh Nabi Syuaib kepada mereka. Sebagaimana dalam ayat surah Hud ayat 84, wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit. Maknanya la tarkabu ma antum alaihi wa tastamirru fihi fayamhaqullahu barakata ma fi aydikum wa yufqirukum wa yudhhibu ma bihi yughnikum. Baik. Maknanya janganlah kalian terjerumus di dalam, terus tetap
terjerumus dalam apa yang kalian lakukan ini, iaitu apa? Melakukan korupsi dalam timbangan dan juga sukatan. Begitulah juga mengurangi hak-hak manusia dalam muamalah mereka. Sesungguhnya aku melihat kalian ni dengan kebaikan, dan sesungguhnya aku takut kepada kalian azab yang pada hari yang akan meliputi kalian, azab akhirat. Maknanya kalau kalian terus menerus watastamiru fih, kalau kalian terus menerus dalam keadaan melakukan kecurangan dalam timbangan, mengurangkan hak-hak manusia dalam muamalah mereka, maka apa akibat dia? Akibat dia fayamhaqullahu barakata ma fi aydikum wa yusfirukum. Allah akan menghapuskan keberkatan yang ada dalam tangan-tangan kalian. Maknanya dalam rezeki kalian, dalam perniagaan kalian, Allah akan menghilangkan keberkatan. Tidak ada kebaikan dalam keberkatan dan kebaikan dalam apa yang kalian pegang, iaitulah apa? Perniagaan kalian, muamalah kalian, harta benda yang kalian dapat itu tak akan ada keberkatannya. Allah akan cabut keberkatan. Wa yufqirukum, dan menyebabkan kalian menjadi fakir. Wa yudhibu ma bihi yughnikum, dan menghilangkan kepada kalian dengannya apa yang dapat mencukupkan kalian. Maknanya tak akan menyebabkan kalian ni rasa tak cukup, takkan kaya. Wa hadha mudhafun ila azabil akhirah, dan ini disandarkan kepada azab akhirah. Wa man jumi'a lahu hadha wa hadha faqad ba'a bi safqatil khasirah. Barang siapa yang menghimpunkan hal ini, kata Imam Ibn Kathir, maknanya apa? Apa dia barang siapa yang menimpa mereka hal itu semua, maka sesungguhnya dia telah mengalami kerugian. Maknanya orang yang buat zalim kat manusia ni, orang yang buat zalim kat manusia ni dalam muamalah mereka, mengurangkan hak-hak manusia, sukatan dan timbangan, menipu dalam sukatan dan curang dalam perniagaan, mereka akan apa? Akan rugi. Fanahahum awalan an ta'ati ma la yaliqu min at-tatfif. Jadi Nabi Syuaib menghalang mereka pada mulanya untuk melakukan kecurangan, dan memperingatkan bahawa Allah akan mencabut nikmat mereka di dunia ini bila mereka tidak mahu berhenti dan meninggalkan perbuatan terkutuk, perbuatan keji, kemungkaran yang mereka telah lakukan tersebut. Serta Allah akan menimpakan azab yang pedih di akhirat kelak. Dan Nabi Syuaib AS benar-benar memberikan fokus, dan juga wa'annafahum ashadda ta'nif, maknanya betul-betul memberikan satu bentuk ancaman yang keras kepada mereka. Maknanya kita kata itulah yang diserukan oleh Nabi Syuaib AS. ثم قال لهم آمرا بعدما كان عن ضده زاجرا ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. Kata Ibn Abbas dan Hasan Al-Basri, baqiyatullahi khairul lakum, maknanya sama juga ayat ni, dia punya siap dia sama macam ayat sebelum ni, dalam surah Al-A'raf sebelum ni. Baik. Cuma ada tambahan pada ayat 86 tu, baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Baqiyatullah ni apa maknanya? Saki-baki Allah, maknanya rizqullah. Rezeki Allah yang Allah janjikan kepada kamu itu lebih baik. Khairul lakum, lebih baik untuk kamu, min akhdhi amwalin nas, lebih baik berbanding kamu merampas harta benda manusia tanpa hak. Kamu menyelewengkan harta benda manusia, kamu curang dan culas, curang dalam timbangan dan takaran yang kamu lakukan terhadap barang-barang manusia, muamalah manusia, kamu tidak memberikan hak mereka, kamu menzalimi mereka dalam harta benda, kamu mengambil dan merampas harta benda manusia dengan pelbagai alasan, dengan menamakan dengan nama-nama yang elok, yang cantik, maka sebenarnya rezeki Allah itu lebih baik daripada kalian menyelewengkan dan juga mengambil harta benda manusia tanpa hak secara batil. Nampak? So ini kaedah.
Rizqullah khairul lana min akhdhi amwalin nas. Pegang sampai mati. Rezeki yang Allah tetapkan untuk kita ni lebih baik, lebih berkat, lebih berterusan keberkatannya daripada kita ambil harta benda manusia dengan zalim. Pegang. Maknanya gaji, kita kata gaji kan. Gaji yang sedikit itu lebih berkat berbanding kita merasuah. Kan? Kita ambil rasuah. Gaji yang sedikit itu lebih berkat daripada kita ambil rasuah. Walaupun rasuah tu nilai juta-juta, bilion-bilion, tak berkat. Walaupun gaji kita seciput saja, tu lebih berkat. Nampak? Gaji kita yang sedikit itu lebih baik daripada kita mengambil harta benda manusia dengan cara yang batil. Dan kita melakukan penyelewengan dan penipuan terhadap harta benda manusia. Gaji yang sedikit itu lebih baik jika nak dibandingkan dengan orang yang mengambil harta benda manusia, menyelewengkan harta benda manusia dengan cara yang batil. Makan harta benda manusia dengan cara batil. Wal'iyadzu billah. Wa qala Ibnu Jarir ma fadala lakum min ar-ribhi ba'da wafa'il kayli wal mizan khairun lakum min akhdhi amwalin nas bitatfif. Qala wa qaruya hadha 'an Ibn Abbas. So Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah sebut ayat ni, apa yang Allah lebihkan untuk kalian berupa keuntungan selepas kalian telah melaksanakan timbangan, sukatan, neraca timbangan itu kalian telah sempurnakan. Itu lebih baik. Keuntungan yang kalian dapat melalui perniagaan yang kalian lakukan dengan jujur, itu lebih baik daripada kalian mengambil harta benda manusia dengan kecurangan, dengan kalian mengurang-urangkan timbangan dan sukatan. Nampak? Biarlah kita ni dapat sesuatu yang pada zahirnya nampak sedikit tetapi berkat, berbanding dengan kita dapat banyak tapi tak berkat. Kan? Wa hadha, ini diriwayatkan juga Ibnu Abbas, kata Ibnu Jarir. Wa hadha alladhi qalahu hakahu Hasan. So Ibnu Katsir pun dia bagi komentar kat sini. Dia kata apa yang dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan dihikayatkannya daripada Ibnu Abbas ini adalah sesuatu yang sangat baik. Sesuatu yang hasan, baik. Wa huwa syabihun biqaulihi ta'ala, dan dia sama macam firman Allah Ta'ala. So tengok Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dia terus bawa dalil yang menyokong, dalil yang menguatkan perkataan ulama. So di sini kita nampak perkataan ulama tu bukan hujah secara tersendiri, tetapi hujah apabila dia jadi hujah apabila dia bertepatan dengan Quran dan Sunnah. Itu kaedah dia. Perkataan ulama tu sendiri bukan jadi hujah binafsihi, bukan hujah pada dirinya sendiri. Dia tidak berdiri sendiri sebagai hujah, tapi dia mesti disokong oleh Quran dan Sunnah. Sebab asal hujah, yang menjadi hujah Quran dan Sunnah, yang menjadi dalil adalah Quran dan Sunnah. Perkataan ulama tak jadi dalil, tetapi perkataan ulama tu perlu dibuktikan dengan dalil. Ini kaedah dia. So Ibnu Katsir tunjukkan dekat kita kat sini. Imam Ibnu Katsir rahimahullah tunjukkan kepada kita kat sini. So kita janganlah jadi orang zaman sekarang ni, dia apa sikit, Tok Syekh dia cakap semua betul, tanpa dia tanya dah. Itu tak betul lah cara tu, kaedah tu. Kita kata kaedah beragama tu tak betul lah. Sebab itu rahimahullah Syekh Al-Albani rahimahullah. Moga Allah merahmati Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani rahimahullah, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau lah antara ulama yang mempunyai jasa yang sangat banyak dalam mengikat manusia dengan dalil. Nampak? Mengikat manusia dengan dalil. Di antara ulama yang hadapan. Begitulah juga ulama-ulama kibar seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, dan ulama-ulama yang berjasa dalam melakukan islah, melakukan kita kata proses perbaikan yang telah sebati
kebiasaan taklid buta, kebiasaan mengikut secara membuta tuli dalam masyarakat ni. Sehingga kan mereka yang mempelajari mazhab fiqh juga akhir sekali menekankan persoalan dalil. So kita tengok hari ni orang yang mengaji fiqh pun dia bukan mengaji fiqh semata-mata, tetapi dia mengaji juga fiqh dengan mengetahui dalil-dalil dalam mazhab. Mengetahui dalil-dalil mazhab. Dia tak macam zaman ketaksuban mazhab tu, fanatik mazhab zaman dulu-dulu tu. Sekarang ni orang dah mula. Itu adalah jasa daripada ulama-ulama Rabbani yang menekankan persoalan berkenaan dengan kita punya metodologi dalam pembelajaran, dalam kita mengambil ilmu. Maknanya kita tak boleh ikut teradap. Orang kata macam ni, kita pun terus ikut teradap je. Kan? Sembrono. Orang cakap macam ni, kita pun ambil saja. Kita tak ada kita kata kita nak langsung kita nak berhati-hati ataupun nak meneliti apakah sandaran hal tersebut, dalil dan hujah sebagainya. Baik. Jadi sama macam dalam surah Al-Maidah ayat 100, Allah kata apa? Qul la yastawil khabithu wat tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Maknanya apa? Katakanlah wahai Muhammad, tidak sama yang buruk itu dengan yang baik, walaupun banyaknya yang buruk itu menarik dan juga mengagumkan dirimu, menyebabkan kamu menjadi rasa kagum. Ya'ni anna al-qalil min al-halal khairul lakum min al-kathir min al-haram. Maknanya sedikit daripada sumber yang halal itu lebih baik kepada kalian, lebih baik, khairul lana, lebih baik untuk kita semua daripada banyak tetapi datang daripada sumber yang haram. Ini boleh jadi kaedah. Annal qalila minal halal khairun lakum minal kathiri minal haram. Sedikit daripada yang halal itu lebih baik untuk kalian daripada yang banyak tetapi datang daripada yang haram. Kenapa? Wa innal halala mubarakun wa in qalla. Kerana yang halal itu adalah penuh keberkatan walaupun sedikit. Wa in qalla, walaupun sedikit dia berkat. Wal harama mahmuqun wa in kathura. Yang haram itu mahmuq maknanya ini dipadamkan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah keberkatan dia walaupun dia banyak. Walaupun dia banyak. Nampak? Orang yang melakukan mengambil daripada sumber yang haram, bekerja misalnya di tempat-tempat yang ribawi, yang penuh dengan dipenuhi dengan sistem riba. Walaupun gajinya banyak tetapi tak berkat, sebab dia telah terlibat dalam sesuatu yang telah diisytiharkan muharabah, diisytiharkan perang dengan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Riba contoh. Walaupun gaji dia puluh-puluh K tapi tak berkat kalau dia terlibat dengan riba. Orang yang terlibat dalam industri yang dipenuhi dengan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara syubhat, syahwat, membuka aurat, industri yang dipenuhi dengan perkara-perkara yang maksiat. Dia kata saya berlakon, tapi saya pun beriman. Tapi waktu nak berlakon tu saya buka tudung saya buka hijab saya. Kemudian lepas dah habis berlakon tu saya balik tutup aurat saya. Suami saya pun izinkan. Dia dapat izin suami pula. Dan saya dapat gaji tu, daripada situ saya kata saya boleh hidup. Ini berapa banyak dalam masyarakat kita macam tu kan. Tapi tak berkat. Perkara yang banyak tapi datang daripada sumber yang haram atau sumber yang syubhat, banyak macam mana sekalipun tak berkat. Nampak? Tak berkat. Orang yang sumber pendapatannya daripada tabiat rasuah dia. Rasuah sana, rasuah sini.
seleweng sana, seleweng sini. Banyak dia dapat, penuh poket dia. Jadi millionaire dan sebagainya, tapi tak berkat. Sebaliknya orang yang hidup dengan penuh kecukupan, meniaga walaupun sehari hanya dapat RM10, RM20, bawa teksi kan, ataupun bawa beca ke, ataupun tanam sayur ke, jual. Walaupun sedikit tetapi berkat. Sedikit tapi berkat. Ini yang masyarakat yang hidup dalam kita kata materialistik ni, dia tak nampak benda ni. Dia nampak banyak, nak banyak. Nak kaya terus nak kaya. Dan begitulah juga orang yang contohnya membuat konten-konten sebagai YouTuber misalnya. YouTuber kan, sekarang YouTuber kan, dia dapat apa? Gaji daripada YouTube. Bila dia buat konten-konten yang ada perkara-perkara yang syubhat, atau dia mengambil bayaran ads, iklan-iklan yang datang daripada sumber-sumber yang haram atau sumber-sumber yang syubhat, seperti syarikat perjudian, dia buat konten tu nak dapat duit dengan mudah, jadi dia terima sponsor daripada syarikat perjudian. Ini dapat banyak tetapi hakikatnya tak berkat. So tak berkat ni maknanya Allah akan tarik keberkatan tu. Maknanya walaupun dia dapat duit tu banyak, setiap bulan dapat ribu-ribu, ratus-ratus ribu, setiap tahun dapat juta-juta, tetapi duit tu tak akan berkat. Maknanya duit tu tidak akan memberikan pemiliknya keberkatan. Allah tak akan bagi dia ketenangan dalam hidup, dan Allah akan tambahkan lagi kerunsingan dalam hidup dia. Kesusahan yang dia akan hadapi berbeza dengan orang yang sumbernya halal, walaupun sedikit tetapi Allah bagi dia keberkatan, Allah bagi dia kecukupan. Walaupun sedikit tetapi dia tetap merasa cukup, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sentiasa tunduk dan patuh kepada Allah, dan Allah beri dia keberkatan, dan Allah beri dia ketenangan. Walaupun apa? Orang lain semua sekeliling dia ada macam-macam kereta besar-besar apa semua, tapi dia pakai kecil, dia pakai yang biasa-biasa, dia pakai yang boleh seadanya. Ada orang dia pakai kereta yang mewah-mewah, tetapi dia menjadi rungsing bila memikirkan tentang hutang, riba yang dia terlibat dan sebagainya. Setiap malam dia tak boleh nak tidur, rungsing, macam mana nak bayar ni, macam mana ni. Dikelilingi dengan hutang-hutang yang berat yang diterima. Tapi berbeza dengan orang yang walaupun kereta yang dipakai tu kecil, rumah yang dipakai tu pun, yang dia duduk tu pun adalah contohnya sewa, ataupun tidak terlibat dalam perkara-perkara yang bentuk kezaliman dan sebagainya, tidak datang daripada sumber yang haram, maka Allah akan bagi dia ketenangan. Walaupun dia perkara tu adalah perkara yang bagi pandangan ramai orang adalah sesuatu yang mungkin nampak lekeh, nampak hina dan sebagainya, tapi dia di sisi Allah lebih tinggi kedudukannya. Itu keberkatan kita kata. Dan bagi mereka yang teruji dengan perkara-perkara ini, maka hendaklah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat, dan Allah akan membuka jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kepada jalan keluar, dan akan memberi rezeki kepadanya pada jalan yang dia tidak sangka-sangka. Sebab itu kuncinya adalah takwa. Kuncinya adalah takwa. Keberkatan dalam harta benda ni bukanlah datang disebabkan kecerdikan kita, kepintaran kita, kepandaian kita, kerajinan kita, tidak. Keberkatan dalam harta benda itu dapat diperolehi dengan ketakwaan. Dengan ketakwaan. Bukan dengan kita apa? Dengan kita mendabik dada bahawasanya kita baik dan sebagainya. Tidak. Tetapi dengan ketakwaan. Kita takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kama qala ta'ala. So ini kaedah dah kan. Fa innal halala mubarakun wa in qalla. Maknanya halal tu dia penuh keberkatan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Wal harama mahmuqun wa in kathura. Yang haram tu dia akan hilang kebaikan dan keberkatan, akan dilupuskan, akan dihilangkan keberkatan dan kebaikannya walaupun dia banyak. Walaupun dia banyak.
Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Maksudnya Allah menghapuskan riba, yakni keberkatan yang ada pada riba. Tak ada kebaikan, Allah menghapuskan. Maknanya kalau kita tengok dalam Al-Quran, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut yamhaqullahu riba, kita tengok dalam tafsir kan, disebutkan berkenaan dengan ayat ni, apa dia dalam surah Al-Baqarah ni, Allah kata yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, dan maknanya yamhaqullah ay yanqusullah ar-riba fayudhibuhu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurangkan apa dia riba itu, Allah akan kurangkan, menghilangkan keberkatannya. Sebab itu kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an, ar-riba wa in kathura fa ila qul. Maknanya riba ni walaupun banyak, tapi dia akan kembali kepada sedikit. Dia akan jadi sedikit. Kan? Walaupun riba tu sini tambahan. Orang nampak tambahan, tetapi pada hakikatnya dia bukan bertambah, berkurang. Dia berkurang, bukan tambah. Bukan bertambah harta benda, tapi berkurang. Tak berkat. Maksud dia. Wa yurbis sadaqat, maknanya apa? Yudha'afu ajraha. Yarubbuha wa yunammiha lah. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ambil harta sedekah yang kita berikan itu daripada sumber yang halal, yang kita sedekahkan di jalan Allah, yang kita sedekahkan fi sabilillah, Allah akan ambil dengan tangannya. Ini dalam sebahagian asar, Allah akan kembang biakkan sedekah kita. Itu maksud wa yurbis sadaqat. Dan Allah akan menggandakan pahala dan juga menggandakan sedekah-sedekah kita itu, pada hakikatnya memang digandakan Allah. Maknanya bilangan dia dan juga apa kita kata keberkatan yang ada dalam dia, dalam sedekah kita. Wa yurbis sadaqat, maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala melipatkan, kali gandakan sedekah-sedekah kita. So dalam sebahagian riwayat, Allah ambil sedekah kita tu dengan tangan kanannya dan Allah apa? Kembangkan. Allah kembangkan apa yang kita sedekahkan. So sedekah tak mengurangkan harta benda. Zakat kita tak mengurangkan harta benda kita. Sedekah kita tak mengurangkan harta benda kita. Tapi dia mengembangkan keberkatan di dunia dan juga di akhirat. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna riba wa in kathura fa inna masirahu ila kullin. So dalam sebahagian riwayat disebutkan hadis, sesungguhnya riba walaupun banyak, tetapi pengakhirannya adalah sedikit. Maksudnya dia akan bawa kepada menjadi sedikit. Dia bukan mengembangkan, dia tak mengembangkan. Kalau kita kata kita ni urusan dengan riba, maknanya dia tak mengembangkan, tetapi dia hanya akan membawa kepada sedikit. Tapi hati-hatilah, hari ini ada orang yang dia benda yang ada perbahasan di kalangan ulama berkenaan dengan muamalah, dia jadi orang yang ni sama juga perangai sebagai orang ni, dia kononnya dia nak perang riba, tapi akhir sekali dia pun tak tahu apa yang diperang. Dia buat tuduhan-tuduhan yang tak berasas kepada ulama-ulama fuqaha yang berijtihad dalam isu ini, dan dia tak tahu kedudukan dia. Itu yang jadi dah sekali dia tolak isu apa kita kata, mereka mengkritik bank Islam perbankan Islam ini maknanya tak adil lah. Maknanya secara pukal mereka menghentam orang yang terlibat dalam apa dia kita kata, dalam muamalah yang dihalalkan, dan akibat daripada apa dia salah faham dan juga ketidakjelasan atau kejahilan sebahagian golongan ini, lalu mereka menyerang orang-orang yang terlibat ataupun fuqaha ataupun ulama ataupun apa dia institusi yang terlibat dalam kita kata sistem perbankan yang disebut seperti perbankan Islam. Mereka banyak menyerang dan akhir sekali menyebabkan orang pergi kepada perbankan ribawi. Maknanya last sekali orang tinggal perbankan Islam tu pergi bank ribawi, sebab dia kata perbankan apa dia sistem bank apa yang Islam ini tak ada beza, bahkan lagi teruk daripada yang riba. Itu dia punya syubhat. So kat situ kita kena rujuklah orang yang pakar dalam bidang mereka. Jangan kita memandai-mandai. Maknanya kalau kita tak tahu, maksudnya rujuk kepada pakar. Tapi masalah orang hari ni dia buat apa?
dia suka buat serangan, membuta tuli, dia tak tahu ujung pangkal dan sebagainya, dia serang. Jadi dia tuduh orang, dia bina lazim, dia tuduh. Kan dia tuduh orang ni, tengok ni orang ni terlibat dalam pembengkak Islam. Oh, ni riba sebenarnya. Dia buat tuduhan. Allahul musta'an, dan ada golongan-golongan macam ni memang ada lah. Mereka mungkin stres dengan hutang mereka, dan mereka akhir sekali mereka ataupun mereka pun pernah terlibat dengan riba apa semua, tapi mereka bertindak dengan kejahilan. So last kali tu yang jadi polemik yang berpanjangan, dah tak mau mengaji, tak mau menuntut ilmu, lalu mereka membuat serangan-serangan, menghentam orang-orang yang tak sependapat dengan mereka, dan mereka bagi gelaran, ini ustaz ni kalau dah tak sokong mereka, ni ustaz kaki makan riba, ustaz yang buat ni ustaz yang berurusan dengan bank Islam dan dengan perbankan Islam pun kaki riba, ustaz yang menghalalkan riba tu, macam-macam. Allah musta'an, kadang-kadang kita tengok tuduhan-tuduhan tu sangat berat. Ni ustaz yang gemuk makan duit riba. Dia pun jahat lah. Maknanya dia pun punya, sama macam kita bincang sebenarnya isu-isu yang tuduhan-tuduhan ni. Nampak? Ya, itu hak kita untuk kita tak terlibat. Tak apa. Hak kita, tetapi jangan kita menafikan perbahasan yang ada di kalangan kita kata dalam lapangan ilmu. Maknanya perincian-perincian. Contohnya macam mereka tak boleh bezakan antara baik taqsid dengan kita kata dengan riba, mereka tak boleh bezakan. Sedangkan ada perbezaan dari sudut akad. Kan mereka kata samanya ni semua hilah, ni semua hiyal, mereka kata ni hiyal ribawi. Tak, maksudnya kita kena objektif lah. Jangan kita kan, kalau kita tak mau terlibat, kita mengambil pendekatan untuk tak terlibat, silakan, tak ada masalah. Mimba bil wara', tak ada masalah. Tapi kalau kita menghentam atau membuat tuduhan yang dusta, menuduh orang-orang yang terlibat dalam lapangan ilmu yang ada, mereka mengambil ijtihad ulama yang kita kata ada wajahnya dalam lapangan ilmu, dalam perbahasan fuqaha. Dan perkara tu kalaulah benda tu jelas, sudah tentu tak berlaku khilaf di kalangan fuqaha. Maknanya benda tu ada khilaf lah. Maknanya kat situ kita kena cerdik. Kalau kita rasa kita tak mau terlibat, tak ada masalah. Tetapi jangan membuat serangan. Maknanya jangan kita menyerang orang yang tak mau. Dia jadi ghulu lah. Kita panggil ni dhabit ghulu. Benda yang tak haram kita kata haram. Benda yang bukan riba kita kata riba. Ini bahaya. Nampak? Kita samakan sesuatu yang bukan riba dengan riba. Itu pun berat. Implikasi dia berat. Kan? Allah musta'an. Kan? Kalau kita tak terlibat, tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Kita pilih untuk tak terlibat, tak ada masalah. Tapi jangan kita menyerang dan juga membuat tuduhan-tuduhan yang kita tak tahu hujung pangkal dia. Dia samalah macam kita, okey. Macam Anas cakap sebelum ni, kita tak mau makan fast food, betul tak? Fast food kita tak mau makan sebab tak sihat. Tak healthy, tak sihat. Tapi boleh tak kita haramkan orang yang nak makan fast food? Tak boleh lah. Itu jadi dhabit ghulu tu. Ghulu ni bila benda yang tak haram kita kata haram, benda yang halal kita haramkan. Jadi ghulu. Jadi kita dah tajawaza al-hadd. Kita dah melampaui batas. Kan? Contohnya orang yang tak mau terlibat dengan perbankan atau perbankan Islam, apa dia tak mau. Kemudian orang yang terlibat dia tuduh pula orang yang tak terlibat dengan perbankan Islam ni, dituduh sebagai orang yang macam ni, sama juga. Kan? Sama juga macam isu vaksin dulu kan. Orang yang tak mau vaksin, dituduh orang yang vaksin sebagai tali barut Yahudi, bla 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 bla. Orang yang vaksin tuduh orang yang tak mau vaksin sebagai jahat, sebagai mementingkan diri sendiri, bla 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 bla. Tak boleh kan? Sama lah. Benda tu kita kata tak sampai tahap wajib. Dan tak sampai tahap wajib yang ditunjukkan oleh nas, walaupun ada fatwa ulama yang kata, sebahagian pendapat yang kata wajib kalau diwajibkan, tapi tak sampai lagi tahap tu. Kenapa kita nak ghulu?
Orang yang tak mau vaksin kita cakap macam-macam, kita konspirasi lah bla bla bla. Sama juga yang nak vaksin, kemudian yang tak vaksin tu dia tuduh macam-macam orang yang vaksin. Ikut WHO lah, mazhab WHO lah, taklid WHO lah, taklid Yahudi Nasrani lah. Macam-macam kan. So, itu benda yang kita kata hulu ni sama je. Hulu ni belah ni, orang yang tuduh macam ni, orang yang tuduh belah sana pun sama. Kalau dia ada hulu, tetap hulu. Orang yang selamat, orang yang dirahmati oleh Allah dan dia tidak terlibat dalam mana-mana bentuk hulu. Sama ada dalam bentuk jafa ataupun ifrat atau tafrid. Bermudah-mudah ataupun berlebihan. Allah musta'an. Baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bay'ihima. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar, yakni memilih pilihan. Selama mana mereka belum berpisah. Selama mana mereka tidak berpisah dalam majlis. Apabila mereka mahu bersifat jujur dan mahu menerangkan barang yang diperjualbelikan, maksudnya menjelaskan tentang kecacatan ataupun keaiban yang ada dalam barang yang mereka jual, maka mereka akan mendapatkan keberkatan dalam jual beli mereka. Namun jika mereka bohong dan menutup, menyembunyikan apa yang seharusnya dijelaskan barang yang mereka jual, maka keberkatan jual belinya itu akan dicabut, kata Nabi SAW. Al-bay'an bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang, penjual dan pembeli, mereka masih lagi dalam proses khiyar, yakni mereka boleh memilih, hak, diberikan hak untuk memilih selama mana mereka tidak berpisah. Selama mana mereka tak berpisah. Jika mereka berdua itu benar, jujur dan menjelaskan, maknanya pembeli tu penjual tu dia jelaskan tentang kecacatan yang ada, keaiban, kekurangan yang ada. Kalau dia jual durian, kan dia bagi tahu siap-siap dah, ni saya timbang ni sekali kulit. Kalau nak suruh saya timbang dengan buka dulu timbang isi saja pun boleh. Dia bagi tahu je jelas. Dia jujur lah. Ni tak dia jual, dia tulis kat situ sekian. Rupa-rupanya tipu tipu kan. Maknanya kita kata dia tahu isi durian tu tak banyak, tapi dia tahu dah isi durian tu tak banyak, tapi dia jual juga pasal durian tu berat. Dia timbang ikut apa kan. Kalau dia tak jujur maknanya apa? Kalau dia tak jelaskan, maka kalau dia jujur maka akan diberkati. Burika lahuma fi bai'ihima. Penjual dan pembeli itu akan diberkati. Wa in katama wa kadhiba wa muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau dia tipu dan dia menyembunyikan cacat aib tu, maka akan terhapuslah keberkatan jual beli mereka berdua. Itu salah satunya. Dulu teringat waktu mengaji kat Yaman dulu kan. Kat Babul Yaman, ingat lagi. Babul Yaman ni orang jual macam-macam lah. Tengok. Tapi teringat lagi waktu malam ada orang jual. Orang jual tu waktu malam. Dia jual waktu malam, dia jual baju, jubah dan sebagainya. Tapi sebab apa dia jual waktu malam tu? Sebab dia nak sembunyikan koyak-koyak yang sikit, aib-aib yang cacat tu, macam dia macam baju yang bandel lah. Tapi dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu lah, maknanya dia tak jujur lah. Kan? Ada orang macam tu juga kan. Ada orang macam tu juga. Maknanya dia tak bagi tahu lah pasal apa dia sengaja dia jual waktu malam, kemudian dia tak lampu pun dia pasang redup-redup je kan. Kemudian dia jual lah dengan harga-harga yang tertentu. Kemudian dia kata baik dan sebagainya. Kadang-kadang orang tak perasan. Jadi kita kata kat situ keberkatan ditarik lah, terhapus keberkatan. Tak kira lah jual apa pun, kita kena jujur. Kita meniaga apa pun kena jujur. Jangan kita menipu. Jangan kita dusta, menipu. Kerana menipu dalam jual beli ni akan menghilangkan keberkatan. Tak kira kita jual apa sekalipun, kita meniaga apa sekalipun, muamalah kita sama jugalah muamalah kita dengan manusia. Kalau menipu habis, dicabut keberkatan. Wal maqsudu anna ribha halal mubarakun fihi wa in qalla wal haram la yajdi wa in kathura. ولهذا قال النبي الله شعيب بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. Maksud dia sini, tujuan yang nak disampaikan oleh
muallif di sini bahawasanya keuntungan yang halal itu penuh keberkatan di dalamnya, dipenuhi keberkatan, yakni keberkatan ni maknanya kebaikan yang berterusan walaupun ianya sedikit. Maknanya orang tu kalau dia berniaga dengan jujur, kalau dia bermuamalah dengan manusia dengan jujur, kalau dia kita kata apa, kalau dia telah dibayar gaji untuk bekerja dengan majikannya, dia buat dengan jujur, dia tidak culas, kan. Dan kalau ada kekurangan-kekurangan tu dia cepat-cepat atasi, dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah, sama ada dengan dia apa kita kata menggantikan balik sesuatu yang dia culas atau sesuatu yang masa yang dia macam kita ambil contoh yang mudah lah, kalau dia bukan melibatkan jual beli saja, bahkan kita bekerja dengan majikan kita pun kena jaga benda ni. Kadang-kadang mungkinlah ada orang yang dia bekerja dengan majikan dari sudut dia terkurang waktu, terkurang 5 minit ke kan, ataupun dia termakan dia termakan waktu itu dengan banyak, maksudnya dia maknanya dari sudut waktu pekerja tu dia telah menggunakan hal tersebut pada perkara-perkara yang tak sepatutnya, ataupun menggunakan aset majikan dia tanpa bukan dalam tujuan pekerjaan. Yang ni banyak berlaku sekarang kan, dia wifi tu untuk bekerja tapi dia guna untuk apa, download movie. Ni ada kan kes orang cerita, wifi yang diberikan di pusat pekerjaan dia tu ataupun majikan dia letakkan wifi tu supaya dia buat kerja-kerja yang telah diperuntukkan, yang telah dia tanda tangan dalam kontrak untuk dia buat kerja tu. Tetapi dia culas, dia buat apa, wifi yang majikan dia punya, dia pergi download movie, dia pergi download lagu, dia buat benda-benda yang tak sepatutnya dengan wifi tu, dia culas, dia curang, kemudian kerja tak baik, maknanya kerja tak buat dengan baik kan. Orang bagi projek macam ni, dia culas, dia lambat pula, kemudian dia tak amanah, nampak. Jadi benda-benda tu kita tengok dia akan memberi kesan kepada keberkatan gaji yang kita dapat. Ada orang yang dia dibayar gaji untuk buat kerja macam ni tapi dia culas, dia curang, kemudian dia bagi alasan macam-macam, inilah, itulah, inilah, macam nilah, tak kena dengan nilah, itulah. Awal-awal baik, dia terus berhenti, jangan kerja kan dengan majikan tu. So dia masalah dia dengan majikan dia tak masuk, kemudian dia bagi alasan macam-macam dan gaji dia dapat. Dan ini kita kata akan memberikan kesan kepada gaji yang dia dapat tu, maknanya keberkatan tu akan dicabut kalau dia culas, curang dalam pekerjaan dia. Dan bagi orang yang beriman, dia sedar kita ni tak ada orang yang perfect kan, kita ni ada kekurangan, kita tahu, kita sedar kita pernah bekerja dulu pun kita ada kekurangan dan sebagainya, tetapi kita kena usahakan untuk tampung kekurangan-kekurangan kita tu dengan perkara-perkara yang mampu untuk kita tampung. Contoh kan, kalau kata kita pernah bekerja dengan majikan kita tapi ada waktu yang kita mungkin masa yang kita tu mungkin ada masa yang kita tak peruntukkan pada pekerjaan kita, baik ganti masa tu kan, ganti pada waktu lain. Maksudnya kat rumah kerja maksudnya kita habiskan waktu kita untuk ganti waktu tu, sama ada kita ganti waktu ataupun dengan cara kita tampung, maknanya duit yang gaji yang kita dapat tu kita infakkan, sama ada infakkan untuk maslahat umum atau kita infakkan bukan untuk kepentingan kita. Maknanya infakkan maksudnya supaya benda tu kan, ada orang dia kata saya infakkan ni moga-moga Allah Taala tutup kelemahan saya, duit-duit yang apa gaji saya yang mungkin saya terlepas pandang dari sudut keberkatan waktu, dari sudut saya ada culas sikit ke apa ke benda kan, saya ada kurang sikit, saya bagi ni lillahi taala dan saya nak supaya Allah Taala tutup kekurangan saya. Macam mengaji sama juga, orang yang belajar yang diberikan beasiswa kan, macam orang yang belajar di Saudi ke di mana dibagi beasiswa ataupun dapat tanggungan zakat negeri ke sebagainya, kena hati-hati. Penting benda ni sebab kita tak nampak keberkatan tu. Kadang-kadang ada orang yang dia dah dapat beasiswa tapi dia tak mengaji, dia ponteng kelas. Ni adik-adik kita yang nak sambung belajar nanti, dia kena hati-hati. Di mana-mana lah, di Madinah ke, di Saudi kan, di kat Mekah ke kat mana ke, memanglah kat sana macam-macam ujian. Ada orang yang dia tak masuk kelas kerana dia nak kerja ziarah, dia nak kerja bawa jemaah umrah dan sebagainya, tapi tak mau mengaji. Orang dah bayar dia allowance,
dia dah dapat zakat ataupun dah dapat beasiswa daripada pihak kerajaan Saudi ke kerajaan Malaysia ke apa ke, dah dapat beasiswa tu, maknanya dia tak boleh culas, dia tak boleh curang. Dia kena memang habiskan waktu dia untuk belajar. Tapi ramai orang yang buat benda sebaliknya. Dia tak masuk kelas, dia ponting kelas, tapi beasiswa dia ambil. Orang dah bagi allowance tu untuk beli kitab, untuk belajar, tapi last kali dia culas. Jadi macam mana nak berkat? Tak berkat. Itu yang balik tu tak jadi orang yang berguna. Itu kita sebab ilmu tak berkat. Jadi tak faham ataupun belajar tak masuk. Itu juga boleh, kita kata boleh efek dia, kesan. Bahaya orang yang ambil beasiswa, orang yang dibayar beasiswa oleh zakat ke pusat zakat ke, sebab itu adalah harta milik kaum muslimin. Sepatutnya dia kena amanah lah, maknanya dia kena pergi belajar lah. Buat apa dia pergi, dia pergi meniaga, kemudian dia tak masuk kelas, kemudian balik dia mendakwa dia belajar dan sebagainya. Ini yang menjadi masalah sebahagian di kalangan pelajar-pelajar pula. Maksudnya dia kena sedar bahawasanya dia belajar tu, orang dah tampung dia, orang dah support dia, dia kena buat betul-betul lah. Kalau dia ada kekurangan, macam Ana pernah dengar cerita dulu, macam mana ada seorang student sini kita yang mereka ni dah dapat beasiswa dan sebagainya, kadang-kadang mereka mungkinlah terlepas pandang ataupun rasa kurang, maksudnya kadang-kadang mereka sakit tau, ada uzur, mereka tak pergi kelas dan sebagainya. Duit beasiswa yang mereka dapat tu mereka akan potong. Kadang-kadang dia akan belanja orang, kadang-kadang dia akan infak. Itu semua tu kita punya usaha sendiri. Kita kalau bekerja dengan majikan pun macam itulah. Belajar sama, kerja dengan majikan kita pun, kalau kita ada rasa kita ni kekurangan, dari sudut kita punya kualiti pekerjaan, dari sudut kita punya kerja yang kita buat tu, kita ada kekurangan, kita akui. Kita akui dan minta ampun dekat Allah dan minta maaf kepada majikan kita. Maksudnya kita kata, kalau saya ada kurang, saya ada terlebih dan sebagainya, saya minta maaf. Dan usahakan untuk tampung. Maksud tampung ni kita kata sama ada kita tolong, kita bantu majikan kita tu. Walaupun dia dah jadi bekas majikan kita, tapi kita tahu jasa dia, kita syukur, kita kenang jasa dia, kita tolong apa yang kita mampu. Walaupun kita tak dibayar oleh dia dah, tapi kita tolong apa yang kita mampu. Bukannya kita cari pasal, kita buat fitnah dekat bekas majikan kita. Kita yang jadi masalah, kita yang timbul masalah, sebenarnya kita buat fitnah dekat bekas majikan kita. Ini banyak yang berlaku. Inilah yang menjadi punca berlakunya pergaduhan, pertelingkahan, disebabkan oleh dia punya attitude tu dengan bekas majikan dia tak baik. Kemudian dia pergi kerja dengan orang lain pun sama, kemudian dia melaga-lagakan, kemudian dia buat fitnah sana, buat fitnah sini, dia cakap kat belakang majikan dia bla 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 bla, sedangkan majikan dia tu dah bayar gaji dia, dah tolong dia dan sebagainya, tapi dia buat fitnah kepada bekas majikan dia dan sebagainya. Ini sebenarnya kadang-kadang sikap, attitude orang-orang yang kita kata yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akhlak yang buruk ni. So kita, kalau kita ada tak puas hati dengan majikan apa semua, kita selesaikan dengan cara baik dan jangan buat fitnah pada majikan kita. Dan kena ada rasa syukur. Syukur maknanya kita kenang jasa orang yang menjadi majikan kita, yang bantu kita, yang tolong kita. Maknanya jangan kita buat benda yang tak sepatutnya. Ini dalam bekerja pun dia culas, curang, kan? Dia tak sama. Kalau orang yang ada kekurangan, kita tak nafikan. Semua orang ada kekurangan bila dia bekerja. Dia ada kekurangan, dia ada keaiban, dia ada benda-benda yang mungkin dia terkurang dan sebagainya, tetapi jangan kita tolak keburukan diri kita itu dengan keburukan juga. Maknanya kita balas keburukan. Tak boleh lah. Dah tahu kita ada kurang, gantikan dengan kebaikan. Sama benda apa pun kalau kita ada kurang. Contoh macam kita sedar kita ni ada kekurangan dengan ibu ayah kita. Lepas tu kita kena ganti balik. Kita kena, maknanya kita ada usaha untuk tampung kekurangan tu dengan apa yang kita mampu. Masa ke, RM2 ke, nasihat ke, apa sahaja bentuk, kita tampung balik. Contoh kawan kita ada rasa kurang, kita tolong dia ataupun kita ada kurang, kita tak sempat nak balas dia punya mesej ke apa ke, ataupun kita tak sempat nak layan dia ke apa ke. So kita ambil waktu yang, peruntukkan satu waktu yang khas untuk ganti balik apa yang kita kurang pada dia. Anda selalu cerita macam mana cara kalau kita kadang-kadang orang mesej kita tak reply dekat dia. Kadang-kadang ada orang yang kita kenal, ada orang yang kita tak kenal. Orang yang kita kenal tu, sahabat kita dan sebagainya, itu yang lebih berat lah kalau kita
maknanya kita berkurang dalam hak. Maksudnya contohnya orang mesej kita minta nasihat dan sebagainya, kadang-kadang kawan kita sendiri, kita kadang-kadang terlepas pandang dan sebagainya, kemudian kita macam mana kita nak tampung? Kita tak jawab mesej dia, tetapi kita gantikan dengan apa? Contohnya kita call dia. Kita call. So dia akan menggembirakan dia walaupun mesej tu kita tak sempat nak reply, lambat, atau kadang-kadang kita tak perasan pun sebab dah scroll tu banyak sangat kan. Banyak sangat grupnya apa lagi semua. Kita scroll tengok, ada mesej yang aku tak sempat nak reply, kawan aku dia minta nasihat. So kita pun call dia kalau kita kenal dia. Tapi kalau orang yang tak kita kenal ni, kita kadang-kadang susah sikit kan, sebab yalah dia mesej pun kita tak kenal, dia tak perkenalkan diri. So adab kita nak bertanya dan sebagainya, perkenalkan diri dululah. Jangan Assalamualaikum, apa saya nak tanya pendapat gini tapi tak kenal. Macam mana kita nak bagi pendapat? Macam mana kita nak jawab soalan? Kita tak kenal. Paling kurang dia bagi tahu lah, saya Fulan bin Fulan sekian. Kan? Orang masuk orang macam ustaz nak jawab ke apa, dia tahu dia ni anak murid aku. Dia ni lelaki. Dia ni perempuan. Dia tanya soalan tani. So boleh kita kata kita nak agak apa yang akan kita jawab. Tapi kalau kita datang dalam bentuk majhul, tak dikenali, datang terus. Saya nak tanya pendapat ustaz tentang gini-gini. Tapi tak ada adab, tak bagi tahu nama, tak bagi tahu siapa. Dan kadang-kadang kita pun tak kenal. Jadi itu masalah adab juga kan, masalah betul adab. Tapi kalau kawan kita, ni anda bagi ni tips lah macam mana kita nak tampung kekurangan kita. Sama ada adik-beradik ke apa. So kita tampung balik apa kekurangan kita tu. Kita sendiri tahu kekurangan kita. Aku ni tak apa-apa nak layan kawan aku ni punya mesej. Dia mesej banyak kali dah. Okay, tak apa. Aku ambil satu hari, aku ambil peruntukan berapa, 15 minit ke 20 minit ke untuk aku free. Waktu aku free, aku call dia, aku cakap dia, aku tanya dia sendiri. Tampung balik. Sama macam apa sekalipun kita tahu kita ada kekurangan. Kita dengan isteri kita, dengan anak kita, sama juga ada kekurangan. Tampung balik, ganti. Maksudnya kita sendiri ada usaha inisiatif untuk ganti. Apa contoh? Belanja. Paling mudah belanja makan kan? Belanja makan, beli hadiah ke apa ke. Yang kita mampu, jangan kita buat benda yang kita tak mampu. Yang kita mampu, gembirakan hati mereka ahli keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita lah orang yang paling berhak untuk kita gembirakan hati mereka. Kan? Ajak bercuti ke, mereka lah orang yang paling berhak. Tapi ni kadang-kadang kita ni kawan kita punya baik ya. Dia ajak kita lepak kedai mamak apa semua, cepat kita pergi dan sebagainya. Tapi kadang-kadang sebahagian orang kita ni macam tu. Bila balik kat rumah dengan isteri sendiri dia kedekut, atau dengan isteri sendiri dia berkira, atau dengan isteri sendiri dia tak layan macam dia layan kawan. Jadilah kita kata macam-macam masalah dengan anak sendiri kan. Tapi kalau dengan orang lain, orang luar dan sebagainya, dia baik tu baik lebih baik. Tapi dengan ahli keluarga sendiri dia maknanya kat situ keberkatan yang kita nak ni adalah bukan setakat pada duit ringgit, tetapi keberkatan dari sudut muamalah kita. So ada kekurangan dalam muamalah kita. Sebab tu anda cakap ni mula dengan majikan apa semua. Kita bila bekerja, kita nak kita nak supaya track record kita tu baik kan. Maknanya kalau kita buat masalah, kita bekerja dengan orang, kita buat masalah dengan majikan, kita tipu, kita curang, dia akan memberi kesan kan. Dia akan memberi kesan, bukan takat majikan lain akan tahu benda tu, tapi dia bagi kesan dari sudut keberkatan tu yang paling penting kan. Orang bayar gaji dekat kita, tapi kita buat sembrono ataupun kita buat cincai, itu akan dipertanggungjawabkan. Tapi kita bersiap lah, maknanya apa kekurangan-kekurangan kita, kalau ada usaha untuk tampung kekurangan tu, kita ganti balik dengan kita sebutkan kebaikan. Contoh sama juga, dia konsep dia sama macam kalau kita mengumpat orang. Kalau kita ada mengumpat orang, macam mana kita nak tampung? Sebab itu fatwa ulama, antaranya Syekh bin Baz rahimahullah, bila ditanya tentang seorang individu, dia tanya fatwa Syekh bin Baz tentang isu dia mengumpat sahabat dia, saudara dia. Dia tanya macam mana saya nak bertaubat daripada dosa ribah, daripada dosa mengumpat. So cara dia apa? Adalah dia menggantikan, antaranya adalah dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah atas dosa dia. Itu dosa dia dengan manusia itu yang paling berat. Dan dia minta maaf. Kalau dia tak boleh minta maaf, ini yang beratnya kalau kawan yang kita umpat tu dah meninggal. Itu dahsyat. Kita tak tahu siapa meninggal dulu. Sama ada kita yang mengumpat mati dulu, atau dia yang diumpat, yang diribah itu mati dulu. Macam mana kalau dia mati kita tak sempat minta maaf? Dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita minta ampun,
Allah akan maafkan, Allah akan ampunkan. Innallaha ghafurur rahim. Allah maaf. Allah Maha Pemaaf. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allah suka kemaafan. Tetapi jadi masalahnya bila melibatkan orang lain. Melibatkan manusia, hak manusia. Kita mengumpat sahabat kita tu, mengumpat saudara kita tu, mengumpat guru kita ke, mengumpat sebab ribah terhadap majikan kita ke, ataupun bos kita ke, mengumpat. Macam mana kita nak tampung benda tu? Minta maaf. Minta maaf. Baik, kalau kata malu nak minta maaf, takut apa? Segan. Gantikan dengan kita sebut kebaikan mereka. Satu cara dia, kita sebut kebaikan mereka. Kebaikan-kebaikan yang kita sebut itu, dia akan menghapuskan perkara-perkara yang keburukan yang kita dah sebut tentang mereka. Sama ada ribah ke, ribtah ke dan sebagainya. Apa benda yang kita telah cakap. Sama juga dengan saudara kita dan sebagainya. Itu cara dia. Sebab itu bila kita ada benda macam tu, kita ada orang panggil accountability. So accountability ni maksudnya pada diri kita. Kita sentiasa muhasabah diri. So bukan setakat kita tengok base pada audit duit saja, tapi kita tak audit kita punya diri, kita punya perangai kita, akhlak kita, peribadi kita, tingkah laku kita pun kena audit. Kita sendiri yang kena audit. Bukan kita nak harapkan orang lain tak boleh audit kita. Sebab kita, Allah Ta'ala bagi kita yang diri kita, maksudnya Allah Ta'ala bagi kita pilihan tu ada pada kita. Orang lain tak boleh nak audit kita. Kita sendirilah kena muhasabah. Itu maksud audit tu. Baik. Wa qawluhu wa ma ana 'alaikum bihafiz. Jadi kat sini wal haramu la yajri wa in kathura. Perkara yang haram tu dia takkan berkembang. Dia takkan berkembang, takkan bertambah walaupun dia banyak. Dia takkan ada keberkatan, tak ada kebaikan. Sebab itu Nabi Syuaib kata apa? Baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin. Rezeki Allah yang Allah tetapkan kepada kamu tu walaupun sedikit itu lebih baik daripada jika kamu beriman. Jika kamu beriman dengan rezeki Allah, kamu beriman dengan Allah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki kepada kamu. Wa qawluhu wa ma ana 'alaikum bihafiz. Baik, perkataan Nabi Syuaib alaihi salam, aku bukanlah menjadi orang yang boleh mengawas kamu, boleh menjaga kamu. Setiap detik aku nak jaga kamu buat benda betul ke salah. Aku bukan orang yang boleh mengawal kamu. Aku bukan orang yang boleh nak jaga kamu 24 jam. Macam itulah. If'alu ma amurukum bihi ibtigha'a wajhillah wa raja'a thawabahu la arakum ana wa ghairi. Maknanya buatlah apa yang aku perintahkan tadi untuk semata-mata untuk kamu kejar, untuk kamu cari, untuk mendapatkan wajah Allah, mendapatkan keredaan Allah, untuk mencapai wajah Allah, untuk kamu lihat wajah Allah nanti dan mengharapkan ganjaran dan pahalanya. Bukan kamu melihat buat tu kerana kerana aku ataupun kerana selain aku, kerana manusia. Itu maksud wa ma ana 'alaikum bihafiz, kata Imam Ibn Kathir rahimahullah. Maknanya di sini dia balik pada ayat ni sama juga macam apa? Lasta 'alaihim bimusaitir. Kita bila dah sampai kan kita tak boleh paksa orang kita bukan pemaksa. Allah kata dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma anta 'alaihim bijabbar. Engkau wahai Muhammad tak boleh paksa mereka. Itu wa ma ana 'alaikum bihafiz. Maksudnya juga kita tak bertanggungjawab atas apa yang orang lain buat tu. Kalau dia dah buat benda yang mungkar dan sebagainya, kita tak bertanggungjawab untuk apa? Untuk kita kata apa? Untuk memastikan dia ikut kebenaran atau kebaikan atau buat kebaikan tu, kita tak. So maknanya kita serahkan kepada Allah SWT, kerana Allah lah yang akan menilai dan akan memberikan pahala ataupun menghukum, memberikan apa dia kata hukuman dan sebagainya. Kita hanya hukum pada zahir. Apa orang tu buat baik, kita hukum. Kita tak diperintahkan untuk menggali isi hati manusia. Kerana kita tak diperintahkan hal tersebut. Nahnu nahkumu bil-zawahiri wallahu yatawalla as-sarairi. Itu kaedah. Kita hanya hukum orang berdasarkan zahir dan kita tak diberikan penguasaan ataupun kekuasaan untuk mengetahui isi hati, rahsia-rahsia manusia. Kalau orang tu baik, dia buat baik pada depan kita kata baiklah. Kita tak diperintahkan untuk gali isi hati dia. Untuk kita kata dia ni munafik ke apa tak, sebab kita tak ada ilmu wahyu, kita tak tahu benda-benda gaib. Baik. Jadi ana rasa naktafi bihadzal qadar. Kalau ada soalan, baik, jadi kita berhenti setakat ini. Maknanya kita sambung pada kelas akan datang. Maknanya bagaimana respon yang Nabi Syuaib AS terimalah. Baik, jadi tak ada soalan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkati apa yang kita pelajari, menjadikan ilmu yang kita pelajari ini sentiasa melekat di dalam hati kita, membekas di dalam hati kita, menjadi hujjah
yang membela kita di hadapan Allah SWT, bukan mendakwa kita di akhirat kelak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.